Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar di luar sana? Okey, berjumpa kita sekali lagi dalam kelas bersama Cikgu Zarina. Okey, dalam video kali ini, Cikgu akan kongsikan teknik penulisan esei bagi ayat huraian. Okey, jadi dalam video-video Cikgu yang sebelum ini, Cikgu ada kongsikan bagaimana untuk menulis ayat huraian dalam esei pengajian am. Okey, jadi sudah pun terdapat teknik penulisan ayat huraian yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi apa itu teknik yang pertama, kedua dan ketiga? Pelajar perlu silalah tonton video cikgu yang sebelum ini. So untuk kali ini cikgu nak kongsikan teknik penulisan ayat huraian bagi esei pengajian am, teknik yang keempat. Okey, teknik yang keempat ni teknik YCC. Okey, apakah dia YCC itu? Jom kita tonton video ini seterusnya. Okey, jadi jom kita teruskan kelas kita. Okey, inilah dia teknik penulisan ayat huraian kaedah yang keempat. Okey, di mana kita akan gunakan kaedah yang kita gunakan di sini ialah kaedah YCC. YCC. Y itu kenapa, C itu contoh dan C satu lagi contoh juga. Okey, jadi di sini cikgu ada 3 contoh penulisan ayat idea dan huraian. Cikgu ambil daripada 3 jenis esei yang berbeza untuk contoh memudahkan pelajar memahami bagaimana kaedah penulisan ayat idea dan huraian bagi kaedah ini. Okey, jadi ini contoh yang pertama untuk penulisan ayat huraian pilihan yang keempat ini. Okey, jadi cikgu bacakan di sini ayat ideanya berbunyi, antara sebab pelanggan tidak berpuas hati terhadap sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan ialah perkhidmatan tidak mesra pelanggan. Okey. Hal ini demikian kerana pelanggan kerap menerima layanan yang kurang memuaskan, terutama semasa berurusan di kaunter. Sebagai contoh, penjawat awam bersikap lewa, sukar senyum, bersikap kasar dan tidak sabar melayan kerenah pelanggan. Mereka juga tidak mementingkan keperluan pelanggan dan tidak memenuhi piagam pelanggan yang mengutamakan perkhidmatan yang mesra pelanggan. Okey, jadi di sini contoh penulisan ayat idea dan ayat huraian. Okey, di sini isunya ialah berkaitan dengan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan yang pelanggan tidak puas hati. Okey, dan ideanya di sini ialah perkhidmatan tidak mesra pelanggan. Jadi sebelum kita menulis huraian, kita kena kenal pasti dulu apakah idea yang kita nak. Kita kena faham, bukan kenal pasti kita kena faham apakah maksud idea yang kita nak tulis ni. Kita nak walaupun dah tahu dah nak tulis idea perkhidmatan tidak mesra pelanggan, tetapi bagaimana cara kita nak explain, cara kita nak terangkan kepada pembaca apakah yang dimaksudkan dengan tidak mesra pelanggan itu. Okey, jadi kita kena tahulah tidak mesra pelanggan tu apa maksudnya, barulah kita boleh menghuraikan dengan baik. Okey, jadi perkhidmatan tidak mesra pelanggan itu ideanya. Jadi sekiranya pelajar dah faham, tahu apa maksud tidak mesra pelanggan, jadi barulah kita boleh tuliskan why. Why itu kenapa? Kenapa pelanggan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan tidak mesra pelanggan ni? Why itu soalan dia kita kena sebutkan macam tu. Kenapa? Kenapa pelanggan tak puas hati dengan sistem perkhidmatan penyampaian perkhidmatan kerajaan ni dengan tidak mesra pelanggan tu? Jadi why itu dia soal. So kita tulis jawapan kita bagi menjawab persoalan kenapa tu. Kenapa? Hal ini demikian kerana pelanggan kerap menerima layanan yang kurang memuaskan, terutama semasa berurusan di kaunter. Jadi layanan yang kurang memuaskan tu menerangkan idea kita tidak mesra pelanggan.
Okey, jadi dia telah menjawab persoalan kenapa. Walaupun ada banyak contoh lain, kalau pelajar ada contoh lain selain daripada layanan yang kurang memuaskan, boleh juga tulis dekat dalam huraian ini. Okey, tetapi kaedahnya ialah kita kena jawab persoalan why. Kenapa pelanggan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan tidak mesra pelanggan tu? Kerana hal ini demikian kerana pelanggan kerap menerima layanan yang kurang memuaskan, terutama semasa berurusan di kaunter. Okey, ini contoh. Ayat huraian yang boleh kita gunakan untuk menjawab persoalan idea kita tadi. Kenapa? Why? Okey, seterusnya kita lihat kepada huraian yang kedua. Contoh, sebagai contoh C kan. So C yang pertama, contoh yang pertama ni, okey, bila kita nak kadang-kadang kita just tahu maksud tidak mesra pelanggan tu, kita tahu dan kita boleh berikan jawapan why. Tapi kita tak ada idea lain dah, kita nak tulis dalam bentuk point kan. Tapi kita tahu sebab kita ada pengalaman. Pelajar mesti ada pengalaman yang banyak berurusan di kaunter-kaunter perkhidmatan kerajaan. Okey, ataupun berurusan dengan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan ni. Jadi pelajar nak berikan contoh tu. Kerana pelajar rasa contoh tu boleh membantu menyampaikan maksud idea tadi. Jadi cara nak tulis dia seperti ini. Kita lihat contoh yang pertama. Sebagai contoh, kalau kita nak beri contoh, kita cakap macam tu lah. Contoh ni kita pilih, kita tulis situasi keadaan yang kita nampak. Itu baru menunjukkan contoh. Lebih elok lah kalau sebagai contoh tu kita nyatakan situasi yang kita nampak dekat tempat berlakunya keadaan itu. Kalau macam ni sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Di mana tempat kita berada bersama dengan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan tu. Okey, biasanya kalau macam cikgu beri contoh dengan pelajar cikgu, sebab mereka biasa pergi berurusan di kaunter, contohnya nak buat IC, ataupun nak barukan kad pengenalan, ataupun nak buat pasport ke luar negara. Jadi mereka ada pengalaman lah dekat kaunter yang seperti itu. Jadi mereka pun menggunakan contoh yang seperti itu untuk menguraikan contoh di sini. Jadi kaedahnya, kaedah penulisan contoh. Sebagai contoh, penjawab awam bersikap lewa, sukar senyum, bersikap kasar dan tidak sabar melayan kerenah pelanggan. Itu contoh yang kita boleh nampak semasa kita berurusan dengan penjawab awam ataupun semasa kita berurusan di mana-mana perkhidmatan kerajaan. Okey, dan contoh yang kedua, sebab ada banyak pengalaman kan, selain daripada sikap tu, apa lagi yang dia boleh nampak? Okey, mereka juga tidak mementingkan keperluan pelanggan dan tidak memenuhi piagam pelanggan yang mengutamakan perkhidmatan yang mesra pelanggan. Okey, jadi di sini contoh yang kita nak tunjukkan ialah tidak mementingkan keperluan pelanggan dan tidak memenuhi kehendak mesra pelanggan tu. Di situ contohnya. Ataupun kalau mungkin pelajar tak boleh nak tulis ayat seperti ini, pelajar boleh je nak tulis dari segi layanan tadi itulah. Tidak sabar melayan kerana pelanggan, ataupun apa lagi yang kita boleh nampak dekat kaunter penjawab awam ni, yang biasanya pelajar selalu pergi dekat kaunter tu. Kan kadang-kadang mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan sesuatu urusan atau sebagainya. Itu contohlah. Biasanya tu contoh, kita letakkan contoh ni situasi yang kita ada dekat situ. Itu contoh. Okey? Jadi ini contoh yang pertama. Okey, di mana kita menjelaskan tentang perkhidmatan tidak mesra pelanggan tu. Okey, dalam ayat huraian yang pertama tu kita jelaskan apakah situasi perkhidmatan tidak mesra pelanggan itu. Okey, di sini kita jelaskan pelanggan kerap menerima layanan yang kurang memuaskan. Okey, lepas tu kita berikan contoh. Contohnya sikap lewa, sukar senyum dan sebagainya. Dan satu lagi contoh tambahan kalau ada situasi yang lain. Okey. Okey, ini contoh yang pertama bagi penulisan ayat huraian pilihan yang keempat. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, ini soalan lain pula. Okey, jadi cikgu bacakan soalannya.
Kewujudan kafe ala hipster turut menyebabkan berlakunya fenomena membazir wang dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan remaja. Hal ini demikian kerana golongan remaja suka berbelanja melebihi kemampuan dan bersikap boros kerana mahu mengikut trend terkini. Sebagai contoh, mereka lebih suka membayar secawan kopi dengan harga RM16 di kafe ala hipster berbanding RM2 di kedai kopi biasa. Mereka juga gemar memilih kafe ini untuk menjamu selera walaupun harga sepinggan nasi goreng 2 kali ganda berbanding harga di kedai biasa. Okey, ini contoh yang kedua bagi penulisan ayat huraian. Pilihan yang keempat iaitu huraian YCC. Okey, jadi sama juga seperti tadi, sebelum kita teruskan dengan huraian kita, kita perlu kenal pasti apakah poin yang kita nak tulis dekat dalam idea kita ni dan kita nak huraikan. Okey, jadi isu dekat dalam ayat idea ni ialah kewujudan kafe ala hipster. Okey, isunya adalah tentang kafe ala hipster. Jadi kalau pelajar tak pernah dengar kafe ala hipster ni, pelajar kena sukarlah pelajar nak menghuraikannya. Tapi sebenarnya pelajar tahu, cuma tak tahu aja situasinya tu macam mana. Tapi sekarang ni cikgu rasa pelajar lebih tahu daripada cikgu apa yang dimaksudkan dengan hipster. Betul tak? Okey, jadi lebih mudah untuk pelajar menghuraikannya. Sebab pelajar dah mengalami situasi ini sebenarnya. Okey, jadi dekat sini poin dia ialah kewujudan kafe ala hipster ini turut menyebabkan berlakunya, ini poin dia, fenomena membazir wang dalam kalangan masyarakat khususnya golongan remaja. Okey, isunya ataupun idenya di sini ialah membazir wang. Okey, kafe ala hipster ni menyebabkan berlakunya pembaziran wang kerana walaupun dengan secawan kopi yang sama tetapi nilainya berkali ganda. Itu menyebabkan dia membazir wang. Jadi bagaimana cara untuk menulis huraiannya? Okey, kita lihat di sini. Okey, pelajar tidak digalakkan untuk terus memberikan contoh. Sekurang-kurangnya berikanlah satu ayat huraian yang menerangkan tentang idea itu. Okey, pelajar tentunya faham apakah yang dimaksudkan dengan membazirkan wang kan. Okey, dan pelajar juga kenal ataupun tahu tentang kafe ala hipster ni. Okey, jadi cuba terangkan sedikit tentang dua perkara ini, kafe ala hipster dan membazirkan wang. Pasti pelajar boleh menghuraikannya dengan baik. Okey, jadi tulislah dengan baik dengan adanya kata penanda wacana di depan ini. Hal ini demikian kerana. Okey, kerana ianya menjawab kepada isu kita. Dia kata dia tanya tentang menyebabkan. Okey, jadi apa yang menyebabkan kafe ala hipster ini menyebabkan membazirkan wang. So dalam huraian dia menjawab kerana. Okey, jadi tak sesuai tulis kerana sahaja. Jadi kita mulakan dengan hal ini demikian kerana golongan remaja suka berbelanja melebihi kemampuan dan bersikap boros kerana mahu mengikut trend terkini. Jadi dekat sini huraian ini menerangkan tentang remaja, juga menerangkan tentang membazirkan wang itu, mengikut trend dan boros, melebihi kemampuan. Itu semua menerangkan tentang membazirkan wang. Okey, pelajar boleh menulis berbagai kaedah, menggunakan perkataan yang berbagai, contoh yang berbagai, tetapi menerangkan. Cara menghurainya ialah kita menerangkan, menjawab why itu. Kenapa kafe ala hipster ni boleh menyebabkan pembaziran? Kerana sebab isunya tentang khususnya golongan remaja kan. Kerana golongan remaja suka berbelanja. Berbelanja tu berbagai kaedah lah. Jadi di sini contohnya melebihi kemampuan, bersikap boros, ikut trend. Jadi itu menjawab kepada khususnya remaja yang suka membazir dekat kafe ala hipster ni. Menjawab persoalan kenapa? Kerana mereka suka apa macam tu. Okey, kalau pelajar buat persoalan seperti itu, pasti boleh keluar sekurang-kurangnya. At least kalau tak dapat buat melebihi kemampuan, sikap boros, trend terkini, at least mesti ada satu idea yang berkaitan dengan membazir, iaitu bersikap boros kat sini.
Okey, jadi itu bagaimana nak menulis ayat huraian why, kenapa. Kena faham maksud di kat sini. Membazirkan wang, at least ada satu perkataan sikap boros. Alright, so seterusnya nak explain lain lagi tak boleh, tapi ada contoh sebab selalu pergi kafe ala hipster ni, kafe-kafe yang terkini, yang cantik-cantik, yang canggih-canggih tu kan. Okey, jadi berikan contoh. Mesti pelajar ada pengalaman pergi kat tempat-tempat yang macam ni, walaupun kat tempat pelajar tu tak ada, tapi pelajar tentu pernah menonton dekat TV ke, dekat YouTube ke, situasi kafe ala hipster di macam mana. Jadi berikan contoh dekat situ. Jadi contohnya di sini, mereka sebagai contoh, jangan tulis contohnya sahaja. Kena tulis sebagai contoh. Ini salah satu daripada teknik penulisan yang lengkap lah, penanda wacana yang lengkap sebagai contoh. Mereka lebih suka membayar secawan kopi dengan harga RM16 di kafe ala hipster berbanding RM2 di kedai kopi biasa. Okey, di sini contoh, seperti yang cikgu cakap tadi, kalau kita nak tulis contoh, kita tulis situasi yang berada dekat tempat tu. Situasi. Contohnya macam sini, situasinya dia bayar secawan kopi dengan harga RM16. Itu situasi dekat dalam kedai tu. Itu maksud contoh kita. Okey. Dan yang kedua, mereka juga gemar memilih kafe ini untuk menjamu selera walaupun harga sepinggan nasi goreng 2 kali ganda berbanding harga di kedai biasa. Okey, jadi nampak dekat sini. Dekat atas tadi dia tunjukkan bagaimana pembaziran berlaku ialah dengan walaupun dengan harga secawan kopi yang sama, harganya berkali ganda daripada RM2, tapi dekat dalam kafe ini RM16. Dan yang seterusnya ini menjamu selera bersama kawan-kawan dengan sepinggan nasi goreng. Perkara yang biasa kita jumpa tapi harganya berkali ganda berbanding dengan kedai biasa. Jadi sebab kita nak tunjukkan pembaziran di situ. Jadi dalam huraian kita tunjukkan berkaitan dengan harga lah. Kita tunjukkan berkaitan dengan harga supaya dia relevan dengan idea kita membazirkan wang. Sebenarnya boleh je nak tunjukkan yang lain, tapi kita nak fokus kepada membazirkan wang tu. Jadi kita kena lebih fokus kepada harga lah dalam kita punya huraian dan contoh. Jadi di sini cikgu nak tunjukkan, kalau nak tulis contoh, mestilah kita tulis berkaitan dengan situasi, tempat kita nak berikan, menerangkan tentang situasi, point idea kita tu. Idea kita tu. Okey, jadi ini contoh yang kedua. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Okey, ini contoh yang ketiga. Okey, ini idea isu yang berbeza. Okey, cikgu bacakan. Okey, faktor yang menyebabkan gejala perhubungan sesama jantina semakin menular dalam kalangan masyarakat ialah pengaruh media sosial. Okey, nampak ni. Berlaku kesilapan ejaan. Ini cikgu punya komputer, dia automatik tukar, jadi cikgu tak perasan. Okey, sosial, bukan social, orang putih. Ejaan English ni, English. Okey, jadi di sini isunya ialah berkaitan dengan gejala perhubungan sesama jantina. Isunya tentang gejala perhubungan sesama jantina ataupun yang singkatannya ialah LGBT. Okey, semakin menular. Menular ni maksudnya semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Okey, faktornya disebabkan apa? Faktor ni ialah sebab punca disebabkan oleh pengaruh media sosial. Okey, media sosial tu ada macam-macam lah. Jadi pelajar sepatutnya dah tahulah media sosial tu ada macam-macam. Okey, selain daripada internet, selain daripada social media seperti apa kita punya sekarang ni, Facebook, WhatsApp, Twitter, apa lagi lah yang pelajar banyak gunakan sekarang ni, televisyen juga, filem-filem juga, semua itu kita kategorikan sebagai media sosial. Okey, jadi ini antara faktor. Jadi sekarang nak cerita tentang faktor gejala perhubungan sesama jantina ini berleluasa disebabkan oleh pengaruh media massa, media sosial. Okey, jadi di sini pelajar kena pasti dulu gejala perhubungan sesama jantina. Apa dia perhubungan sesama jantina tu? Cikgu sebut tadi LGBT. Jadi pelajar kena tahu apa itu yang dimaksudkan dengan LGBT.
Perhubungan sesama jantina ada, perhubungan apa lagi? Macam-macam lah. Jadi tukar jantina pun ada. Jadi macam-macam lah. Sebab tu kita kategorikan dia LGBT. Ada pelbagai. Okay, L lain, G lain, B lain, T lain kan. Okay, lagi. Jadi bila pelajar dah faham maksud itu, jadi pelajar mesti boleh terangkan apakah faktor-faktor yang menyebabkan ia sangat berleluasa sekarang ni. Okay, jadi antaranya ialah pengaruh media sosial. Dan pelajar juga mesti tahu apakah yang dimaksudkan dengan media sosial. Okey, jadi kat sini barulah kita boleh jelaskan. Bila kita dah tahu apa idea yang kita nak tulis, baru kita boleh jelaskan dalam huraian kita. Ayat huraian kita yang pertama ialah why. Kenapa? Kenapa media sosial boleh menyebabkan gejala ini berleluasa, menular? Okey, kenapa? Hal ini kerana, so kita nak jawab kenapa tadi. Hal ini demikian kerana internet menjadi alat untuk mereka mempromosikan kegiatan mereka menerusi laman web tertentu. Okey, jadi internet itu dia nak fokuskan. Internet, media sosial ni dia nak fokuskan dalam internet. So dalam internet tu ada macam-macam. Kan? Ada macam tadi tu lah, Twitter lah, apalah semua tu, dan juga ada laman web tertentu. Telah dipromosikan. Jadi dekat sini internet membantu untuk mempromosikan kegiatan mereka. Jadi kenapa faktor dia kan? Kenapa pengaruh media sosial ini boleh membantu perhubungan sama jantina ini, gejala ini semakin menular? Kenapa? Hal ini demikian kerana kita jawab macam tu. Ayat dia kita jawab macam ni supaya dia lebih teratur, tersusun, sedap dibaca. Dan untuk mengelakkan berlakunya kesalahan struktur ayat. Okey, hal ini demikian kerana internet menjadi alat untuk mereka mempromosikan kegiatan mereka menerusi laman web tertentu. Okey, jadi dia menjelaskan tentang pengaruh media sosial tu. Di sini. Ada laman web, ada internet, ada promosi. Okey, dia menjawab persoalan pengaruh media sosial. Okey, jadi pelajar mesti ada baca di mana-mana kan? Ataupun ada melihat dekat mana-mana cerita-cerita ataupun dekat mana-manalah isu ini boleh dibaca, terjumpa ke dekat mana-mana bahan bacaan. Okey, tapi pelajar tak reti ataupun tak tahu macam mana nak menghurai dalam bentuk fakta, pelajar boleh tulis dalam bentuk contoh. Okey, jadi macam ni cara seperti yang cikgu cakap tadi. Kalau kita nak tulis tentang contoh, nak tulis contoh dekat dalam ayat huraian kita, situasi dia apa yang berlaku. Kalau macam ni dia tak ada dalam situasi, tetapi apa dia perkara tu. Yang contohnya macam ni, internet dia tayangkan apa. Dan apa yang berlaku dekat dalam tayangan itu. Itu contoh. Walaupun kita tak tahu nak tulis fakta dari segi apa, undang-undang ke apa ke kan. Okey, tapi dari segi contoh tu kita tahu. Jadi kita terangkan tentang contoh situasi ataupun apa yang berlaku kat dalam situasi tu. Contohnya macam ni, filem, dia tayangkan filem macam mana. Okey, kalau media sosial yang ada sekarang ni, apa yang ada dekat dalam media sosial tu, konten dia ada apa. Jadi itu boleh kita jadikan sebagai contoh. Sebagai contoh ni macam bukti bahawa perkara itu berlaku dan ada. Terjadi sebenarnya. Okey, jadi dekat sini cara kita tulis sebagai contoh, filem-filem dari negara barat banyak menunjukkan cara hidup golongan yang mengamalkan hubungan sesama jantina seperti gay dan lesbian. Inilah tadi LGBT. Okey. Okay, jadi kat sini dah cerita sebagai contoh filem-filem dari negara barat banyak menunjukkan cara hidup golongan yang mengamalkan hubungan sesama jantina ni. Okey, ini contohlah bukti. Okey, satu lagi contoh yang kedua, media elektronik seperti internet memudahkan penyebaran fahaman songsang yang kebanyakan diamalkan oleh negara barat dan menjadi ikutan remaja kini tanpa disedari. Okey, jadi kat sini pun dia ceritakan tentang media elektronik seperti internet ni mudah menyebarkan fahaman songsang. Okey, dia juga menjelaskan ataupun menceritakan tentang bagaimana pengaruh media sosial tu, internet itu boleh menyebarkan fahaman ini.
Okey, dan bagaimana ia boleh tersebar, boleh menular dengan menjadi ikutan remaja tanpa disedari. Okey, jadi itu contoh. 3 contoh bagaimana cikgu tunjukkan. Okey, ni contoh yang ketiga, ni contoh yang kedua, ni contoh yang pertama. Okey, bagaimana kita nak menggunakan kaedah penulisan ayat huraian, kaedah yang keempat iaitu YCC. Okey, kita mulakan dengan persoalan kenapa, kemudian kita jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai. So ingat, tips dia untuk menulis contoh, tips untuk menulis contoh ialah kita tulis situasi sebenar yang ada dekat dalam isu tu. Situasi sebenar yang ada dekat dalam isu tu, ataupun yang kita nampak ataupun yang kita tahu, kita tuliskan. Kalau kita tuliskan fakta dari segi itu dah jadi satu kenyataan. Tetapi ni kalau contoh kita berikan satu situasi yang sebenar yang berlaku bersesuaian dengan idea yang kita nak tulis. Okey, jadi ini contoh penulisan ayat huraian yang tidak bagus ataupun pelajar perlu elakkan. Okey, di mana ayat ideanya ditulis selalu pendek. Fenomena membazir ruang. Terlalu pendek. Apa nak cerita pasal apa pun kita tak tahu, sebab tak ada isunya, huraian yang penjelasan tentang idea pun tak ada kat sini, just tiba-tiba fenomena membazir ruang. Ini pelajar cikgu pun banyak tulis macam ni, jadi perlu berhati-hati. Okay, yang pertama, ayat idea yang tidak lengkap. Okey, perlu dielakkanlah. Kalau nasib tak baik, tak dapat markah ni. Nasib tak baik lah, cikgu cakap. Okey, yang kedua, ayat huraian yang tidak bagus ialah di mana dia mulakan dengan penanda wacana yang tidak tepat. Iaitu, ini kerana. Okey, sepatutnya ayat, kalau pelajar-pelajar ada belajar bahasa Melayu, penanda wacana yang seeloknya macam cikgu tunjukkan contoh tadi, hal ini demikian kerana. Jadi amalkan menggunakan perkataan itu bagi persoalan seperti ini. Kenapa? Hal ini demikian kerana. Jadi gunakan je tu, tak payah ubah-ubah. Okey? Kadang-kadang ada juga pelajar, cikgu ada jumpa juga pelajar menulis seperti ini. Hal ini kerana. Ataupun apa lagi. Tapi cuba elakkanlah daripada menggunakan ini kerana perkataan ini tidak memenuhi kehendak struktur ayat yang baik, boleh menghilangkan markah struktur ayat. Okey, seterusnya yang tak bagusnya dekat ayat huraian ni ialah tak ada menggunakan penanda wacana. Dekat sini contoh ni, terus je sambung dengan mereka membayar secawan kopi. At least sekurang-kurangnya tambahlah dengan sebagai contoh. Jadi ayat tu nampak lebih manis jika ada penanda wacana. Okey, ini satu lagi kaedah penulisan ayat-ayat idea dan huraian yang tidak lengkap lah, tidak baik, ataupun tak cantik lah kan ayat ni kan. Okey, di mana ayat ideanya ditulis seperti ini. Faktor seterusnya ialah pengaruh media sosial. Boleh tulis macam ni tetapi terlalu ringkas. Faktor apa? Mungkin faktor tu dia dah sambung daripada atas tapi mesra lah sikit. Ayat idea ni mesra lah sikit. Contohnya apa? Faktor gejala ini merebak ataupun menular adalah kerana pengaruh media sosial. Okey, faktor gejala ini menular seterusnya ialah kerana ialah pengaruh media sosial. Macam tu. Okey, sepatutnya lah. Tapi macam ni dia buat terlalu simple. Faktor seterusnya ialah pengaruh media sosial. Okey, itu satu. Okey, seterusnya yang kedua dalam ayat ini dia terus berikan contoh. Filem-filem dari negara barat banyak menunjukkan cara hidup golongan yang mengamalkan hubungan sama jantina. Internet memudahkan penyebaran fahaman sonsai ini yang kebanyakan dimakan oleh negara barat. Okey, dua-duanya contoh. Tak ada penjelasan tentang ayat ayat idea ni, pengaruh media sosial. Okey, boleh macam ni. Tak salah sebab dia memang menerangkan tentang pengaruh media massa, tetapi markah akan jadi kurang lah. Sebab dua-duanya contoh, tak ada penjelasan tentang idea. Dua-dua contoh. Dua-dua contoh ni betul,
tetapi tak ada penjelasan tentang idea kita, pengaruh media sosial. Jadi mungkin akan kuranglah markah untuk idea ini, idea dan huraian ini mungkin akan berlaku kuranglah sedikit markah daripada kaedah penulisan yang baik tadi. Okey? Okey, jadi cikgu ingatkan semula kaedah untuk menulis ayat huraian yang baik. Okey, ayat huraian kita mestilah ada 3 ayat yang jelas poinnya ataupun isu yang kita nak jelaskan. Okey, bukan sahaja idea tu perlu ada point, tetapi ayat huraian kita pun mesti ada perbezaan dari satu ayat ke satu ayat. Kalau ayat pertama tadi kita ceritakan tentang internet, ayat kedua kita jelaskan tentang media sosial yang lain. Ayat yang ketiga kita jelaskan pula media sosial yang lain. Okey, ada media sosial dari segi contohnya seperti kalau ayat pertama tadi cerita tentang media sosial internet. Ayat yang kedua, huraian yang kedua, kita cerita tentang media sosial seperti Twitter atau sebagainya. And then huraian yang ketiga kita jelaskan tentang filem-filem. So jadi ada perbezaan dekat situ, kan? Yang pertama internet, yang kedua media sosial dalam talian, dan yang ketiga filem-filem. Jadi kat situ ada 3 perbezaan. Walaupun ada 3 huraian, walaupun kita ada idea, tapi dalam huraian pun kita perlukan lagi poin yang berbeza. Itu menunjukkan bahawa pelajar mempunyai kematangan dalam menulis huraian. Okey, banyak membaca, kerana banyak membaca. Okey, seterusnya ada penanda wacana yang betul pada permulaan huraian ataupun ayat. Okey, ini tadi yang cikgu ingatkan. Sekurang-kurangnya letaklah sebagai contoh. Hal ini demikian kerana. Okey, jadi cikgu dah ingatkan ni, dah beri contoh, pelajar gunakan saja perkataan itu. Hal ini demikian kerana. Okey, sebagai contoh, itu simple aja. Perlu yang boleh kita gunakan dalam penulisan ayat idea dan huraian kita. Okey, seterusnya ayat huraian mengulas idea yang dibincangkan. Okey, ini pun sama, perlu diingatkan. Okey, kalau kita cerita tentang pembaziran, membazirkan wang dekat kafe ala hipster tu, so dalam huraian cerita tentang pembaziran wang sahajalah. Janganlah cerita tentang menu. Janganlah cerita tentang janganlah cerita tentang persaingan. Cerita tentang wang sahaja, membazir wang tadi tu. Sebab tu tadi dalam contoh, cikgu berikan contoh yang pertama harga secawan kopi, dan yang kedua harga sepinggan nasi goreng. Sebab kita nak cerita tentang pembaziran. Jadi diharap pelajar boleh faham. Okey, jadi ini contoh penulisan ayat huraian yang tidak baiklah. Di mana poin huraian tidak jelas. Pelajar biasanya ini berlaku sekiranya pelajar tak tahu apa yang dia nak tulis. Poin yang diulas berulang kali, berulang penggunaan penanda wacana yang salah. Ini 3 perkara ni perlu dielakkan. Okey? Jadi bila cikgu dah ingatkan seperti ini, pelajar tolong bekalkan diri pelajar itu dengan perkara-perkara dengan membuat esei yang baik ni tadi. Sebab pelajar dah tahu dah, cikgu cakap ini huraian yang tidak baik. So cuba elakkanlah. Bekalkan diri dengan penanda wacana, ilmu penulisan penanda wacana. Okey, dengan mengelak cuba untuk pastikan dalam huraian ada 3 poin yang berbeza, supaya penulisan ayat huraian dan ayat itu jadi baik dan dapat markah yang banyak. Semoga dapat markah yang lebih, markah penuh lah. Idea 2, huraian 2, sepatutnya macam tu, kan? Okey, dah siap. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.